Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irina Yasmin binti Muhammad Yusri. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Sebagai pengenalannya, saya akan menceritakan tentang masyarakat digital. Seperti yang kita tahu, masyarakat digital terdiri daripada dua perkataan, iaitu masyarakat dan digital. Masyarakat dapat ditarifkan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara hidup yang tertentu. Manakala digital ialah satu teknologi data yang menggunakan nilai-nilai mistik. Di sini, masyarakat digital dapat disimpulkan sebagai kumpulan manusia yang berhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya, masyarakat digital telah wujud sejak dahulu lagi, tetapi semakin berkembang semenjak seantero dunia terjejas dengan wabak coronavirus. Coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19. Kes pertama coronavirus dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China. Coronavirus amat berbahaya kerana dapat menyebabkan kematian orang ramai. Jadi Malaysia telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama pada 2020 bagi membendung penularan ini. Jadi, para pelajar hanya dapat mengikuti proses pembelajaran secara atas talian sahaja. Pendidikan merupakan elemen yang penting kerana masyarakat yang berilmu dapat melahirkan generasi yang pintar, berdisiplin dan juga dapat membangunkan sebuah negara dan masyarakat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu ialah kewajipan setiap Muslim. Dan Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 bahawa orang yang berilmu akan diangkat darjat olehnya. Maka jelaslah bahawa pendidikan amat dititik beratkan oleh agama Islam walau apapun rintangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Amira binti Zainullah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian dan juga kajian literatur untuk isi yang keempat. Saya teruskan dengan objektif kajian. Objektif pertama yang kami peroleh daripada kitas kecil ini adalah untuk menganalisis dan juga mencari maklumat daripada sumber-sumber kajian yang kami telah gunakan untuk melengkapkan kitas kecil kami yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Objektif yang kedua adalah untuk mencari inisiatif bagi mengatasi masalah-masalah pendidikan dalam masyarakat digital. Dan objektif yang terakhir iaitu objektif yang ketiga adalah untuk memastikan negara dapat melahirkan generasi yang boleh mewarisi tampuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Azir Irfan Rahmat Sarji dari RAS 1202B bernombor matriks 2021631144 bersama kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan sedikit analisis berkaitan hasil kertas kerja kami iaitu cabaran pendidikan dalam masyarakat digital serta penyelesaiannya menurut perspektif etika dan pelbagai peradaban. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang 3 isu yang akan dibahaskan pada pembentangan kali ini, iaitu isu pelajar, isu guru dan juga rumusan akhir setelah kajian ini diselesaikan. Penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan landscape pendidikan di negara kita mengalami perubahan yang mendadak. Sebelumnya, proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah maupun institusi pendidikan yang bertauliah pada dahulu kala, kini mereka senang-senang pula belajar di rumah. Hal ini mencetuskan beberapa persoalan yang menimbulkan rasa kurang enak kerana ini mempersoalkan kredibiliti dunia pendidikan di Malaysia.
Masalah lebih parah lagi apabila pelajar mula kurang fokus ketika sesi ODS sedang berlangsung. Ini kerana mereka sering kali menunjukkan sisi akhlak buruk kepada tenaga pengajar seperti tidak menuruti perintah mereka, iaitu membuka kamera maupun memberi respon ketika kelas sedang berlangsung. Hal ini dapat ditangani dengan satu solusi, iaitu para pelajar kena bergiat aktif semasa dan selepas ODF sedang berlangsung. Menurut definisi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, erti kata guru ialah panggilan ataupun satu rujukan yang di mana orang yang mengajarkan ilmu dan diajarkan ilmu kepadanya. Masyarakat menganggap mereka ini memiliki sisi yang mulia kerana mereka mengajarkan dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat yang lain. Namun isu yang sering kali muncul kepada para pendidik ini adalah apabila mereka tidak menunjukkan adab mereka sebagai tenaga pengasyarah, contohnya menceritakan sesuatu kepada para anak didikan mereka berkaitan sensitiviti perkauman, kasta budaya dan perbezaan adat. Tidak kurang juga ada yang menceritakan tentang perbezaan ideologi dan juga politik kepada orang yang dididiknya. Untuk hal ini dinasihatkan agar mereka mengelakkan diri mereka daripada menceritakan hal berkenaan kerana dikhawatiri menggugat perasaan seorang penuntut ilmu dalam belajar menggapai ilmu yang mereka hadapi. Jadi apa berkaitan antara pelajar dan juga pengajar? Kedua-dua daripada mereka boleh diibaratkan seperti bagai awal dan tebing, bagai isi dengan kuku. Mereka berkait antara satu sama lain. Pelajar memerlukan guru, guru memerlukan pelajar. Oleh itu, kedua-duanya haruslah memberi kerjasama yang baik dan juga bertoleransi antara satu sama lain supaya ukhuwah antara pelajar dan juga pengajar bertambah rapat dan keberkatan ilmu mudah didapati. Berdasarkan perincian yang telah dijalankan, masalah yang dialami oleh ibu bapa merupakan satu punca dominan yang menyebabkan isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital ni berlaku. Sebanyak 20% daripada golongan M40 telah beralih kepada golongan B40. Hal ini demikian kerana kadar pengangguran negara dan golongan B40 telah meningkat akibat daripada pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan petikan artikel daripada Astro Awani pada 29 September 2021, sebanyak 140,608 orang hilang pekerjaan dalam tempoh Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021. Ibu bapa yang terkesan tidak mampu menyediakan gadget dan jaringan internet yang diperlukan oleh para pelajar bagi melancarkan pembelajaran mereka. Wang pendapatan bulanan mereka yang diperoleh hanya mampu untuk membiayai keperluan makanan bulanan dan membayar bayaran bil-bil tertunggak sahaja. Jadi, ibu bapa mengambil inisiatif untuk berkongsi gadget dengan anak-anak mereka. Tetapi, perkongsian gadget antara ibu bapa dan anak-anak tidak dapat melancarkan proses pembelajaran kerana anak-anak perlu menunggu ibu bapa pulang dari tempat kerja untuk mendapat akses terhadap pembelajaran atas talian yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar dari institusi masing-masing. Dan bilangan adik-beradik yang ramai juga telah mengganggu proses pembelajaran para pelajar. Ini kerana ibu bapa lebih mengutamakan anak-anak mereka yang berada di
peringkat pembelajaran yang lebih tinggi seperti di universiti dan juga sekolah menengah berbanding anak-anak mereka di sekolah rendah dan tadika. Bagi membolehkan para pelajar menjalani proses pembelajaran yang lebih lancar, pihak pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS memainkan peranan yang penting. Sumbangan dana yang dapat dikumpulkan daripada pihak bank, kilang dan usahawan mampu menyediakan gadget yang mempunyai kelengkapan dan jaringan internet yang laju kepada para pelajar. Berdasarkan petikan artikel daripada Astro Awani pada 7 April 2020, Yayasan YTF telah menyumbangkan telefon pintar yang lengkap dengan kad prabayar Yes 4G dan plan data 120GB kepada pelajar yang lebih memerlukan. Teruskan dengan kajian literatur untuk isi yang keempat. Isi keempat yang telah saya pilih adalah berkaitan dengan jurang komunikasi antara pelajar dan juga pensyarah. Saya bahagikan topik ini kepada 4 bahagian, iaitu faedah kemahiran komunikasi antara pensyarah dan pelajar, punca berlakunya jurang komunikasi ini, kesan apabila wujudnya jurang komunikasi antara pensyarah dan pelajar, dan juga solusi untuk mengatasi masalah ini. Saya teruskan dengan faedah kemahiran komunikasi antara pelajar dan juga pensyarah. Isi yang telah saya pilih untuk topik ini adalah kemahiran komunikasi membolehkan pelajar dan juga pensyarah berhubung antara satu sama lain, sama ada semasa waktu kuliah ataupun di luar waktu kuliah. Jadi apabila pelajar ini mempunyai kemahiran komunikasi, mereka akan lebih mudah berhubung dengan pensyarah, terutamanya berkaitan dengan masalah akademik. Jadi apabila mereka menghadapi masalah akademik, mereka boleh merujuk kepada pensyarah dan menggunakan kemahiran komunikasi ini untuk menyelesaikan masalah mereka bersama pensyarah. Dan apabila pensyarah ini mempunyai kemahiran komunikasi yang baik bersama pelajar, mereka akan lebih mudah disenangi oleh pelajar dan juga dapat memahami jiwa pelajar dengan lebih baik. Saya teruskan lagi dengan punca berlakunya jurang komunikasi antara pensyarah dan pelajar. Jadi saya telah pilih 2 punca untuk disertakan dalam kertas kerja ini, iaitu yang pertama, disebabkan oleh kewujudan teknologi moden yang telah memanipulasi kehidupan pelajar dan juga pensyarah. Tetapi di sini saya ingin tekankan kepada pelajar kerana pelajar yang lebih menghabiskan masa mereka bersama gadget dan juga lebih terpengaruh dengan teknologi zaman kini. Jadi apabila pelajar ini lebih mengutamakan teknologi moden, mereka akan menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi mereka. Jadi disebabkan itu, mereka tidak lagi mempraktikkan kemahiran komunikasi di alam realiti, terutamanya bersama pensyarah. Jadi disebabkan itulah berlakunya jurang komunikasi antara pensyarah dan juga pelajar. Saya teruskan dengan kesan apabila wujudnya jurang komunikasi dari aspek pelajar. Kesan yang pertama kepada pelajar ialah pelajar tidak menjadi proaktif di dalam kelas. Apabila mereka tidak aktif di dalam kelas, mereka akan mengalami gangguan untuk keyakinan diri. Jadi apabila mereka kurang keyakinan diri, mereka akan berasa ragu-ragu untuk bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak fahami semasa waktu kuliah. Dan yang seterusnya, pelajar akan hilang kebergantungan kepada pensyarah kerana pelajar zaman kini lebih mengutamakan teknologi untuk mencari informasi melalui laman-laman sesawang. Tetapi apabila informasi yang telah diperoleh daripada pelajar itu daripada laman sesawang, kemungkinan maklumat yang diperoleh tidak bertepatan dengan konsep yang telah diajar oleh pensyarah semasa waktu kuliah. Jadi apabila mereka menggunakan informasi yang salah untuk digunakan semasa menjawab peperiksaan terutamanya, mereka akan mengalami kemerosotan dalam akademik. Yang terakhir, kesan apabila wujudnya jurang komunikasi dari aspek pensyarah ialah pensyarah tidak dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa kuliah. Terutamanya apabila pelajar mengalami masalah untuk memahami topik-topik yang telah diajar oleh pensyarah semasa waktu kuliah. Jadi apabila pelajar terlalu pasif di dalam kelas, tidak berkomunikasi bersama pensyarah tidak dapat mengetahui sama ada pelajar memahami topik yang diajar oleh pensyarah ataupun tidak. Baiklah, untuk slide yang terakhir, saya akan terangkan tentang solusi
bagi mengatasi masalah jurang komunikasi antara pensyarah dan juga pelajar. Jadi, pelajar haruslah memainkan peranan untuk mengaktifkan diri di dalam kelas dengan bertanyakan soalan apabila terdapat perkara yang tidak difahami kepada pensyarah dan juga selalu berkomunikasi bersama pensyarah semasa waktu kuliah dijalankan. Dan yang seterusnya, pensyarah juga harus memainkan peranan yang dominan untuk menarik minat pelajar terhadap subjek yang diajar dengan menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik semasa pembelajaran. Dan yang terakhir, pensyarah juga harus memberi motivasi kepada pelajar untuk merangsang sikap ingin tahu dalam diri pelajar. Jadi apabila pelajar mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi di dalam diri mereka, mereka akan lebih berminat untuk belajar dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembelajaran yang diajar oleh pensyarah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Syarafli Muhammad Syahir, dengan nombor pelajar 2021496246, dan pada hari ini saya akan melakukan pembentangan ataupun presentation tentang kertas kerja CTU 152. Okey. Berdasarkan video-video sebelumnya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan saya, telah menerangkan bahagian-bahagian kertas kerja yang telah diberikan kepada mereka, dan hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian saya, iaitu tentang bahagian isi 5, iaitu isu tentang kerajaan dan juga analisa kertas kerja. Sebelum saya mulakan, saya ingin terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya dalam menjayakan kertas kerja ini. Okey, saya akan mulakan sekarang. Isu kerajaan. Isu berkaitan kerajaan dalam pendidikan dalam masyarakat digital, dan penilaiannya menurut perspektif, etika dan pelbagai peradaban. Isu pertama adalah capaian internet yang teruk. Capaian internet yang teruk ini sangat memberi kesan kepada pelajar-pelajar dan juga pengajar dalam menghadapi PDPR akibat COVID-19 ini. Okey, berdasarkan capaian internet yang teruk, kesannya pelajar akan ketinggalan silibus yang ingin diajar oleh guru-guru, dan juga guru-guru mungkin mengalami masalah internet dalam mengajar. Kadang-kadang masalah ini akan mengakibatkan pengajaran itu tergendala seketika, seperti videonya tersangkut-sangkut, bunyinya kurang jelas dan sebagainya. Okey, melalui kesan tersebut, solusi yang telah diberikan oleh kerajaan berdasarkan isu ini ialah kerajaan memberikan 1 gig ataupun 1 gig internet percuma kepada setiap penggunanya. Hal ini memang memudahkan semua golongan pengajar dan pelajar untuk mengikuti kelas tersebut, tetapi 1 gig sehari agak kurang untuk agak tidak relevan untuk menggunakannya dalam masa 1 hari. Hal ini kerana terdapat banyak sangat kelas dalam 1 hari, dan purata yang saya gunakan untuk setiap kelas ialah dalam 300 MB. Itu tak termasuk dengan melihat video-video yang diberikan oleh guru semasa mengajar. Jadi 1 gig percuma adalah sangat kurang efisien dalam menangani masalah ini. Oleh itu, solusi yang saya berikan ataupun saya cadangkan untuk pihak kerajaan ialah pihak kerajaan mesti membina ataupun membuat satu rangkaian Wi-Fi community yang hanya boleh diakses oleh pelajar yang berdaftar dengan menggunakan nombor telefon dan juga peranti yang berdaftar. Dengan pembinaan ini, pelajar
akan lebih mudah untuk belajar dan melayari internet, dan juga pelajar yang berdaftar takkan mengalami masalah internet ini kerana keluarga-keluarga yang mereka yang lain takkan dapat menggunakan wifi komuniti yang telah dibuat oleh kerajaan itu. Okay. Seterusnya adalah isu kerajaan dalam kemahiran guru untuk mengajar secara maya. Isu ini merujuk pada guru yang mempunyai kurang kemahiran dalam pembelajaran secara maya. Okay. Kesannya ialah guru tidak mempunyai kemahiran yang cukup untuk melakukan kelas secara maya. Dengan ini, ia akan memberi kesan kepada pelajar di mana mereka akan kurang mendapat pendedahan tentang topik-topik yang akan diberikan oleh guru. Dan juga mereka kemungkinan mempunyai masalah dalam membuat satu penyelesaian masalah tersebut. Jika mereka tidak dapat faham apa yang ingin diberikan oleh guru melalui bahan-bahan yang kurang efisien. Solusi yang ingin diberikan oleh saya ialah pihak kerajaan mesti mengadakan satu kursus yang khas untuk melatih guru-guru tersebut. Okay. Dengan latihan yang mantap, maka akan lahirlah guru yang mantap dalam menjalankan kerja ataupun menjalankan kelas secara maya. Dengan ini, guru akan lebih terlatih dalam memberikan pembelajaran secara maya, dan juga pembelajaran yang akan ataupun pengajaran yang akan diberikan akan menjadi lebih berkualiti. Maka lahirlah pelajar yang lebih berkualiti dan mantap. Isu terakhir iaitu kerajaan yang tidak memberikan peranti kepada pelajar semasa kelas secara maya berlangsung. Okay. Kesan daripada isu ini ialah pelajar tidak dapat masuk ke dalam kelas kerana tidak mempunyai peranti dan akan ketinggalan pembelajaran yang diberikan oleh guru secara maya. Okay, solusi yang saya akan berikan ialah kerajaan mesti ataupun perlulah memberikan pinjaman peranti kepada pelajar secara serta-merta untuk mereka mengikuti kelas tersebut. Dan juga kerajaan boleh memberikan diskaun pembelian peranti kepada ibu bapa yang kurang berpendapatan untuk membeli peranti tersebut kepada anak mereka. Dengan ini, ia akan meningkatkan mutu pembelajaran anak-anak, dan di samping itu akan dapat meningkatkan lagi prestasi anak-anak untuk untuk skor dalam peperiksaan. Okay. Dengan diskaun yang diberikan, ia dapat meringankan beban ibu bapa untuk membelikan peranti tersebut ataupun untuk menyediakan peranti tersebut kepada anak mereka. Dan dengan peranti yang telah dibeli ataupun dipinjamkan kepada mereka, ia akan memudahkan pelajar untuk belajar. Assalamualaikum, bertemu lagi kita. Sekarang saya akan membentangkan tentang perbincangan yang telah kami lakukan untuk kertas kerja pada kali ini. Sekarang saya akan mulakan perbincangan ataupun analisa berdasarkan kertas kajian. Okay. Kami telah berbincang tentang isu yang paling dominan dalam kertas kajian ini, iaitu isu ibu bapa. Okay. Sekarang saya akan menerangkan tentang perbincangan analisa tersebut. Berdasarkan kajian, kita tahu bahawa ibu bapa merupakan permulaan dan perakhiran bagi anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkan anak-anak itu untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Okey, berdasarkan isu ini, ibu bapa perlulah menerapkan pengenalan tentang penggunaan teknologi digital kepada anak-anak supaya mereka tidak terpinga-pinga apabila melakukan kelas secara maya. Dan juga ibu bapa juga perlulah mengajar tata cara ataupun cara-cara ataupun sikap yang betul ketika menggunakan teknologi digital itu semasa belajar.
Itu kami juga berbincang bahawa ibu bapa mestilah prihatin tentang peranti pelajar. Hal ini kerana dengan penyediaan komputer riba dan telefon pintar yang tidak usang, pelajar akan merasa lebih selesa untuk belajar secara maya dan juga akan meningkatkan mood mereka ketika belajar. Dengan peranti yang diberikan, anak-anak akan lebih mudah untuk belajar. Dan sehubungan dengan peranti ini, kerajaan juga telah memberikan peruntukan kepada keluarga B40 untuk mendapatkan diskaun semasa membeli peranti tersebut. Jadi tidak akan jadi masalah jika ibu bapa yang tidak berkemampuan untuk membeli peranti tersebut. Hal ini kerana kerajaan telah menolong dan hanya tunggu ibu bapa untuk membeli ataupun menyediakan peranti tersebut. Perbincangan selanjutnya ialah ibu bapa mestilah prihatin terhadap tingkah laku anak-anak ketika pembelajaran secara maya berlangsung. Hal ini kerana anak-anak kadang-kadang hilang fokus ketika belajar secara maya dan mungkin akan bermain dengan gadget yang telah disediakan kepada mereka. Okey. Jadi tugas ibu bapa, mereka mestilah menegur anak-anak dan memantau mereka agar mereka tidak ponting kelas maya tersebut dan memberikan tumpuan sepenuhnya ketika kelas itu berlangsung. Ibu bapa mestilah melihat jadual anak-anak ataupun jadual kelas anak mereka supaya mereka tidak ketinggalan kelas dan tidak hadir ke kelas. Ibu bapa juga mestilah memantau anak-anak mereka. Ketika kelas berlangsung, kemungkinan mereka bermain telefon ataupun bermain permainan video yang akan menjejaskan perhatian mereka ketika kelas berlangsung. Akhir sekali perbincangan tentang dominannya ibu bapa ataupun isu ibu bapa ini dalam pembelajaran secara maya dalam masyarakat digital ini ialah ibu bapa mestilah memeriksa terlebih dahulu jadual waktu anak-anak mereka. Hal ini kerana telah terjadi banyak kes di mana anak-anak terpaksa ponting kelas maya akibat ibu bapa ingin balik ke kampung ataupun bercuti pada hari tersebut. Hal ini mestilah dielakkan supaya anak-anak tidak ketinggalan kelas. Tambahan pula, anak tersebut adalah anak yang akan menduduki peperiksaan yang besar. Hal ini sangatlah memberi kesan negatif kepada mereka ketika ingin menjawab peperiksaan nanti. Okay. Jadi ibu bapa mestilah merancang terlebih dahulu percutian ataupun waktu pulang ke kampung mereka agar anak-anak tidak terbeban untuk kelas mereka. Akhir kata, jika ibu bapa tidak memberikan anak-anak ataupun tidak lebih perhatian terhadap anak-anak mereka ketika kelas pembelajaran maya ini dilangsungkan, maka akan terjadilah perkara-perkara yang negatif kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa mestilah lebih bertanggungjawab agar pembelajaran anak-anak mereka tidak terganggu supaya mereka dapat untuk memberikan keputusan yang cemerlang kelak. Berdasarkan hasil dapatan dan perbincangan daripada kawan saya tadi, maka kita sudah sampai ke bahagian konklusi. Kesimpulan daripada kertas kajian kami adalah cabaran dalam pendidikan kepada masyarakat digital memiliki cabaran yang unik serta perlu beradaptasi dalam norma baharu. Semua orang memainkan peranan penting dalam menangani penyakit COVID-19, namun setiap individu maupun sesuatu organisasi sama ada dari pelajar, guru, ibu bapa, institusi pendidikan maupun pihak kerajaan perlu memberi toleransi kerjasama yang baik supaya melahirkan generasi yang memiliki insan yang terpuji sesuai dengan panduan lengkap Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak iktibar yang boleh didapati dan dijadikan tauladan dan pedoman untuk memberi kesedaran awal tentang pendidikan era digital.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami ambil daripada hasil kajian kami.